Menarik pagi ini. Veteran UMNO berharap Perdana Menteri tidak ambil peduli langkah sumbang desperado politik. PSB kini umum sokongan penuh Kerajaan Perpaduan dan Kerajaan Sarawak. Gerakan dakwa tiada perubahan jika JKOM dirombak beribu kali. Elaun khas penjawat awam wajar dipertimbang semula sebelum pelarasan gaji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Asma Ismail dalam Netstep News edisi pagi 4 Januari 2024 bersamaan 22 Jamadil Akhir 1445 Hijrah. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. Seorang penganalisis politik berpandangan sebarang langkah maupun usaha untuk menjatuhkan kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim akan ternoktah Februari ini selepas Sultan Johor menjadi Yang di-Pertuan Agong. Memetik laporan daripada portal Malaysia Kini, Dr. Abdul Mukid Muhammad dari Universiti Malaya UM yakin selepas kegagalan langkah Dubai, parti politik akan lebih realistik dalam mengatur sebarang gerakan. Katanya, melalui langkah Dubai jelas menunjukkan pembangkang gagal kerana mereka sering melakukan propaganda yang memainkan isu sama. Abdul Mukid berkata, PN seharusnya menunggu sehingga pilihan raya umum akan datang jika berhasrat mahu menjatuhkan kerajaan seandainya kerajaan gabungan ini gagal menjalankan tugas kepada rakyat. Semalam, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengesahkan memang wujud gerakan mahu menjatuhkan kerajaan digelar langkah Dubai seperti dilaporkan beberapa hari lalu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim diharap terus mara ke hadapan tanpa mempedulikan langkah yang dilakukan oleh desperado politik untuk menumbangkan kerajaan. Menurut Setiausaha Veteran UMNO Datuk Mustafa Yaakob, mereka didakwa sengaja berbuat demikian kerana mahu mengalihkan fokus Datuk Seri Anwar daripada bekerja untuk negara. Katanya, langkah mereka sama ada ke London atau Dubai adalah langkah sumbang yang membentes kaki sendiri. Semalam, Datuk Seri Anwar menganggap langkah Dubai yang didakwa bertujuan menjatuhkan kerajaan tidak memberi kesan kepada pentadbirannya dan beliau mahu memberi tumpuan bekerja untuk rakyat serta negara. Sabtu lalu, Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti JKOM, Dato' Ismail Yusof membangkitkan desas-desus mengenai langkah Dubai yang didakwa digerakkan oleh pemimpin parti pembangkang termasuk wakil tertentu kerajaan dengan matlamat untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan. Parti Sarawak Bersatu PSB mengumumkan parti itu kini tidak lagi menjadi pembangkang, sebaliknya menyokong penuh kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Presidennya Wong Sun Koh berkata, parti itu juga memberi sokongan kepada kerajaan Sarawak yang diketuai oleh Abang Johari Openg. Ia dibuat selaras dengan rancangan penggabungan PSB dengan parti komponen dalam gabungan Parti Sarawak GPS iaitu Parti Demokratik Progresif PDP. Pengumuman itu diumumkan pada Perhimpunan Bersama PSB-PDP di Sibu. Pemimpin PSB pada Julai lalu menandatangani perjanjian dengan Presiden PDP Tiong King Sing di Kuala Lumpur untuk membentuk kerjasama antara satu sama lain di peringkat negeri dan nasional. Politik yang dimainkan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad sejak era 60-an sehingga sekarang masih menggunakan kaedah, teknik dan pendekatan yang sama. Kaedah dan pendekatannya yang sama itu berbaik dengan musuh politik. Tengku Razaleh berbaik dengan musuh politik yang pernah diaibkan iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim, berbaik dengan musuh politik yang dikafirkan iaitu PAS dan berbaik dengan musuh politik yang dibenci iaitu DAP.
Menurut seorang penulis, Norman Radzwan, yang artikelnya disiarkan di sebuah portal berkata, bekas Perdana Menteri 2 kali itu bolehlah dianggap serial political assassination dengan mematikan musuh politiknya. Antara mangsanya ialah Tunku Abdul Rahman, Tun Hussein On, Tun Musa Hitam, Tengku Razaleh, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Tun Abdullah Badawi dan Datuk Seri Najib. Dan terbaru, beliau bersama PAS dan boleh dikatakan PAS mungkin lupa begitu ramai tokoh politik UMNO yang dikain-kafankan oleh Mahathir kerana kepentingan pribadinya. Mengulas isu yang menimpa Jabatan Komunikasi Komuniti JKOM, Gerakan secara terbuka menyatakan sokongan mereka kepada cadangan dikemukakan anggota Kerajaan Perpaduan. Katanya, mereka menyokong saranan dibuat Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Muhammad Fuad Zarkashi, agar agensi itu dirombak. Menurut Presidennya Dominic Lau, agensi terbabit kini lebih sibuk menjadi alat propaganda kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berbanding memberi penerangan mengenai dasar kerajaan. Namun, beliau turut berasa sangsi langkah merombak itu akan memberi kesan positif kepada negara. Katanya, rombaklah beribu kali pun tidak akan ada sebarang perubahan yang baik kerana matlamat asal penubuhan jabatan itu telah lama menyimpang. Kerajaan perlu memberi jaminan kepada rakyat terutama perlindungan data pribadi agar ia mengikut Akta Perlindungan Data Pribadi PDPA, ekoran pelancaran pangkalan data utama padu baru-baru ini. Ahli Parlimen Kuala Terengganu, Datuk Ahmad Amzad Hashim berkata, dalam konteks sistem padu, sangat penting untuk mempertimbangkan PDPA dan Dasar Perkongsian Data Kebangsaan NDSP Malaysia. Mengulas lanjut, Ahmad Amzad berkata, PDPA dan NDSP juga mesti dipatuhi sepenuhnya bagi mengelakkan penyalahgunaan data yang bercanggah dengan akta dan dasar tersebut. Malah katanya NDSP dapat menyokong perkongsian data antara agensi kerajaan dengan cara yang bertanggungjawab. Katanya lagi, kerajaan harus memperkukuhkan langkah-langkah keselamatan cyber dan menetapkan garis panduan yang jelas mengenai akses data dan ia penting untuk memastikan padu memberikan manfaat maksimum tanpa mengorbankan privasi dan keselamatan data rakyat Malaysia. Biarpun berbaki setahun lagi untuk dilaksana, namun komitmen yang ditunjukkan oleh kerajaan Madani bagi menambah baik skim upah lebih adil dan munasabah kepada penjawat awam sedikit melegakan 1.6 juta petugas di seluruh negara. Keseriusan ini dapat dilihat apabila Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim acap kali memberi jaminan malah terbaharu ketika melancarkan sistem pangkalan data utama padu pada Selasa. Sekali lagi menegaskan akan menyegerakan pelarasan gaji penjawat awam yang kali terakhir disemak pada 2012 iaitu lebih 10 tahun lalu. Bakal dilaksana pada 2025. Kajian Sistem Saraan Perkhidmatan Awam SSPA adalah bertepatan bagi menggantikan Sistem Saraan Malaysia SSM yang boleh diibaratkan sebagai kerangka rumah lama kerana sudah digunakan sejak 2002 dan tidak lagi relevan dengan persekitaran ekonomi semasa negara. Presiden Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja dalam Perkhidmatan Awam QPEX, Datuk Dr. Adnan Mat berkata, pemberian allowance khas wajar dipertimbang sementara menunggu pelarasan gaji pada 2025 bagi membantu meringankan beban yang ditanggung oleh penjawat awam khususnya di kawasan bandar ketika ini. Dia berkata, usaha ini sedikit sebanyak dapat meningkatkan gaji bersih penjawat awam sekaligus membantu mereka mendepani situasi sukar dalam menangani beban ekonomi yang semakin mencabar selepas pandemik COVID-19. Justru beliau mengharapkan agar kajian SSPA dapat dimuktamadkan segera dan dilaksanakan tahun ini berbanding perancangannya pada 2025 kerana ramai penjawat awam khususnya grade rendah terpaksa melakukan dua kerja bagi menampung kehidupan di bandar. Sekian sahaja untuk edisi pagi ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia
setiap hari hanya di Natstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Natstep Malaysia dan subscribe YouTube Natstep TV. Natstep Malaysia, menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.